Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada Dr. Nan dan rakan-rakan sekalian. Saya mewakili grup AA Melaka akan membentangkan satu tajuk iaitu isu komunikasi kepengurusan dalam KDN, Kementerian Dalam Negeri. Grup saya terdiri daripada 5 orang iaitu saya Sajaratun Nur binti Saiful Baharin, nombor matrik 268641. Sebelah saya dalam gambar tu Mohana Raja 268831. Sebelah lagi tu Farid 268407. Riza 268862 dan yang terakhir Isa 268490. Seterusnya saya akan membentangkan isu komunikasi kepengurusan penyampaian maklumat yang kurang memuaskan dan tidak menepati standard kerja di Kementerian Dalam Negeri. Okey, saya mulakan dengan pengenalan. Komunikasi ialah proses di mana maklumat disampaikan antara pengirim dan penerima dan ia boleh berfungsi dengan beberapa fungsi yang berbeza. Komunikasi boleh digunakan untuk berkongsi emosi, menghantar maklumat melalui mood saluran komunikasi yang berbeza dan menyelaraskan usaha dalam organisasi. Daripada Sharifah 2019. Pengurusan komunikasi merujuk kepada rancangan sistematik yang melaksanakan dan memantau saluran dan kandungan komunikasi. KDN singkatan daripada Kementerian Dalam Negeri. MOHA ialah sebuah kementerian kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab dalam hal ehwal dalam negeri dalam beberapa perkara yang penting iaitu penguatkuasaan undang-undang, keselamatan awam, ketenteraman awam, pendaftaran penduduk, immigration, pekerja asing, pengurusan masyarakat, anti dadah, penerbitan, percetakan atau pengedaran bahan bercetak, kawalan filem, pengurusan sukarelawan, seterusnya iaitu masalah komunikasi boleh digambarkan sebagai isu yang menghalang komunikasi yang jelas dan ringkas antara pihak terutamanya dalam KDN. Ciri-ciri utama masalah komunikasi boleh berpunca daripada salah faham apa yang telah dikatakan atau salah tafsir makna keseluruhan mesej mereka. Beberapa halangan komunikasi biasa ialah perbezaan bahasa dan budaya, perbezaan jantina dan putus hubungan secara emosi. Satu cara untuk mengenapasi masalah komunikasi ialah beberapa soalan selepas menerangkan arah, komunikasi bukan lisan seperti kurang minat semasa perbualan dan kurang respon apabila ditanya soalan. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli grup saya lain. Ya. Seterusnya saya membentangkan mengenai isu komunikasi kepengurusan iaitu penyampaian maklumat yang kurang memuaskan dan tidak menepati standard kerja dalam Kementerian Dalam Negeri. Komunikasi yang lemah di Kementerian Dalam Negeri termasuk kekurangan komunikasi, penghantaran mesej yang salah, arahan yang tidak lengkap dan pelbagai masalah lain yang berkaitan dengan bercakap, menulis dan mendengar. Terdapat banyak isu yang wujud dalam memastikan kelangsungan urusan kerja dalam KDN. Komunikasi di tempat kerja dikenali sebagai pertukaran maklumat antara seseorang dengan orang lain atau komunikasi kumpulan dalam sesebuah organisasi. Ini kenyataan akademik dari Adu Opong dan Diri Korang pada tahun 2014. Komunikasi kepengurusan yang lemah menyebabkan kekurangan kebolehramalan dan kestabilan di tempat kerja yang membawa kepada persekretarian yang tidak selesa untuk pekerja bekerja. Salah satu aspek komunikasi dan bukan komunikasi boleh menyumbang kepada konflik dalaman di tempat kerja. Apabila rakan sekerja bekerja dengan set maklumat yang berbeza dan mempunyai personaliti dan pendekatan kerja yang bercanggah, ia boleh menimbulkan ketegangan dan membawa kepada salah faham dan kemarahan. Memperbaiki teknik komunikasi dan memastikan rakan sekerja mengikut protokol komunikasi yang dikongsi boleh membantu mengurangkan masalah penyampaian maklumat yang kurang memuaskan dan tidak menepati standard kerja di tempat kerja. Isu pemalsuan maklumat KDN telah menular baru-baru ini. Berikutan mesej palsu yang sedang menular di media sosial, tiada kaitan dan bukan dikeluarkan oleh KDN.
Sebagai jalan penyelesaian, KDN telah menyebarkan secara umum dalam media bahawa KDN tidak pernah mengeluarkan peraturan komunikasi baru termasuk merakam semua panggilan telefon atau memantau media sosial orang ramai di negara ini. Isu lain yang wujud ialah isu kebocoran data. KDN telah bersiap sedia untuk menangani dakwaan kebocoran data pribadi yang melibatkan 22.5 juta individu. Sebagai jalan penyelesaian, Kementerian Dalam Negeri mewujudkan cawangan khas yang bertanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat. Bentuk kemahiran komunikasi kontekstual merupakan kemahiran komunikasi secara berkesan dalam konteks yang berbeza, termasuk yang berkaitan dengan berbagai populasi, orang, situasi, persekitaran atau set tingkah laku. Ini termasuk konteks seperti komunikasi profesional, silam budaya dalam talian akademik dan krisis. Ini diatas akademik oleh Zakir Osman pada tahun 2016. Di sini merupakan model komunikasi atau cara KDM menyelesaikan masalah menggunakan MKP. Model komunikasi pengurusan itu bermula pada sumber komunikasi itu sendiri iaitu oleh individu, pengekod dan seterusnya mesej, proses seterusnya saluran, pemilihan saluran dan proses seterusnya mengesahkan kod dan diterima oleh penerima dan akan menerima maklum balas daripada penerima itu sendiri. Terima kasih. Kaitan model komunikasi kepengurusan dan dengan isu komunikasi kepengurusan, penyampaian maklumat yang kurang memuaskan dan tidak menepati standard kerja di Kementerian Dalam Negeri. Model komunikasi meletakkan proses komunikasi asas. Komunikasi yang berjaya memerlukan kedua-dua pengirim dan menerima untuk berkomunikasi tanggungjawab untuk menjadikan komunikasi lancar, berkesan dan cekap. Penerima bertanggungjawab untuk menerima mesej, menyangkut mesej dan juga perlu memberikan mesej maklum balas. Komunikasi dianggap sebagai lengkap hanya selepas menerima mesej, iaitu maklum balas, sebagai balasan. Isu penyampaian maklumat yang kurang memuaskan dan tidak menepati standard kerja di tempat kerja berlaku berikutan pengirim maklumat tidak menggunakan bahasa yang tidak betul, kata-kata yang betul dan kadang-kadang emosi yang betul yang akan menyampaikan mesej dengan cara yang berkesan dan cekap dan penerima akan dapat menerima dan memahami. Menerusi cara ini, kedua-dua penghantar dan penerima berkongsi bertanggungjawab untuk menjadikan komunikasi sebagai tindakan yang lengkap dan mencapai tujuan. Apabila mesej dan mesej maklum balas dihantar, kemungkinan faktor bising yang wujud boleh dijadikan halangan yang membawa kepada kewujudan masalah pengurusan komunikasi. Wujud juga beberapa faktor seperti termasuk penggunaan bahasa yang salah, penggunaan bahan teknikal yang berlebihan, bunyi fizikal seperti bunyi latar belakang, bunyi talian isu budaya dan kadang-kala sikap peribadi pihak yang terlibat dalam komunikasi. Pengaplikasian kemahiran-kemahiran dalam komunikasi pengurusan dalam menangani isu dalam Kementerian Dalam Negeri. Kemahiran-kemahiran dalam komunikasi kepengurusan. Komunikasi lisan melibatkan pertuturan, manakala komunikasi bukan lisan merangkumi gerak isyarat, ekspresi muka dan bahasa badan. Kemahiran komunikasi yang berkesan membantu anda menerima dan menyampaikan maklumat, idea dan mesej dengan cara yang berkuasa dan sesuai dengan keadaan. Mendengar secara efektif membantu orang ramai untuk terbuka, mengelakkan salah faham, penyelesaian konflik dan membina kepercayaan. Ia juga merupakan antara kemahiran yang dapat membantu dalam mengatasi masalah komunikasi yang wujud di tempat kerja. Seterusnya saya sambung. Cara untuk mengatasi masalah berikutan komunikasi kepengurusan. Kemahiran komunikasi diperlukan untuk bercakap dengan betul dengan pelbagai jenis orang sambil mengekalkan hubungan mata yang baik, menunjukkan
perbendaharaan kata yang pelbagai dan menyesuaikan bahasa dalam khalayak masyarakat. Mendengar dengan berkesan, menyampaikan idea dengan sewajarnya, menulis dengan jelas dan padat, dan bekerja dengan baik dalam sesebuah kumpulan di Kementerian Dalam Negeri. Dalam sesebuah kementerian, ramai orang lebih cenderung untuk bertindak balas terhadap idea yang disampaikan dengan yakin. Terdapat banyak cara untuk kelihatan yakin, seperti membuat hubungan mata apabila anda bercakap dengan seseorang, duduk tegak dengan bahu terbuka dan bersedia lebih awal supaya fikiran anda digilap. Kita akan mendapati komunikasi yang yakin berguna bukan sahaja semasa bekerja tetapi semasa proses temuduga kerja juga. Seterusnya, kemahiran komunikasi ini penting dalam tatapan pasukan dan satu lawatan satu. Berdasarkan isu yang dibincangkan, emosi orang lain dan pemilihan respon yang sesuai amat penting. Contohnya, jika seseorang meluahkan kemarahan atau kekecewaan, empati yang membantu anda mengakui dan meredakan emosi mereka. Pada masa yang sama, dapat memahami apabila seseorang berasa positif dan bersemangat boleh membantu anda mendapatkan sokongan untuk idea dan projek di tempat kerja. Tambahan pula, apabila terdapat perselisihan faham atau konflik, mudah untuk membawa pengaruh emosi ke dalam aspek komunikasi dalam Kementerian Dalam Negeri. Adalah penting untuk kekal tenang semasa berkomunikasi dengan orang lain di tempat kerja. Berhati-hati dengan bahasa badan, iaitu dengan tidak menyilangkan tangan anda atau melelapkan mata. Mengekalkan bahasa badan yang konsisten dan mengekalkan nada suara yang sekutu boleh membantu mencapai kesimpulan dengan aman dan produktif.